إنما أموالكم وأولادكم فتنة. Abah, bangun, subuh. Dia punya kita macam, okey Ram, jom kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Terima kasih kepada semua yang sudi bersama dengan kami, maknanya saya dan tetamu kita pada hari ini dalam membicarakan, mentadabbur dengan penuh rasa keinsafan insya-Allah ayat-ayat kalam-kalam Allah Subhanahu wa taala dalam tadabbur hati. Dan saya seperti biasa dalam episod-episod yang lain tetap berpesan kepada semua bahawa episod ini berbeza daripada yang lain. Kenapa? Kerana kita mempelajari Al-Quran dan membaca Al-Quran. Dalam hadis Nabi, Nabi kata, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Dan andai kata itu diterima dalam program kita hari ini, maka kita sebenarnya berada dalam kategori sebaik-baik manusia dalam program ini. Jadi, hari ini special. Kita nak berbincang dengan seorang ayah, maka rugi kalau figura ini yang biasa menjadi seorang pemuda kegilaan ramai, kemudian mengubah kehidupan menjadi seorang suami dan mempunyai anak dan juga mempunyai anak yang istimewa bagi beliau. Rugi kalau kita tak ambil pengalaman daripada beliau. Jadi hari ini saya menjemput tetamu kita, rakan usrah kita, iaitu Abang Lah Ahmad. Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa khabar? Sihat Zan? Alhamdulillah. Maknanya Allah masih kasih dengan kita bang, bagi kita jumpa lagi bang. Betul. Alhamdulillah saja. Terima kasih sudi jemputlah mai join program ni kali ni. InsyaAllah kami ada peluang, kami jemput lagi sebab nak bagi macam yang sebelum-sebelum ni kalau kita duk biasa bincang kan, Nabi ulama sebut kan, kalau satu orang tu nak tahu dia terima amalannya ke tak, Allah akan bagi dia buat amalan lagi lepas tu. Betul. Abang, keluarga semua sihat abang Alhamdulillah. Abang, hari ni insya-Allah kita nak baca surah At-Taghabun abang Saja, baik. Surah At-Taghabun ayat 14 dan 15. Jadi saya minta izin, saya mula baca dulu boleh ke abang? Boleh Ustaz, sila. Nanti abang ambil ayat 15 abang nah. Baik, ayat 15 saya ambil Ya, baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. إنما أموالكم وأولادكم فتنة. أيوه. والله عنده أجر عظيم. صدق الله العظيم. Allahul Azim. Senang dengan orang pandai lagu, dia boleh sambung lada sama. Dia ambil orang depan tu yang elok. Kita sambung dia tu, dia depan elok. Abang nak baca maksud dia bang? Jom kita tengok maksud dia bang. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya ada di antara isteri-isteri kamu dan anak-anak kamu yang menjadi musuh bagi kamu. Allah. Oleh itu, awaslah serta berjaga-jagalah kamu dengan mereka.
Dan kalau kamu memaafkan dan tidak memarahi mereka serta mengampuni kesalahan mereka, maka Allah. Allah akan berbuat demikian kepada kamu. Kerana sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Allah. Allah, yang ni memang pesan macam ni Ustaz. Allah, saya pun duk Allah. Dia duk masuk deep meaning sungguh ni. Betul bang, betul bang, betul bang. Ya Allahu Akbar, ya Allahu Akbar. Baik, saya sambunglah ayat 15 Ustaz. Sesungguhnya harta benda kamu dan anak-anak kamu itu hanyalah menjadi ujian. Dan di sisi Allah jualah pahala yang besar. Allah. Akbar. Allah, saya ni kira memang macam mana kata habis kita tak ikut ayat Quran bang. Tengok Allah abang tu, ayat Allah tu sedap bang. Allah santun hati kita sedap bang. Allah bagi ayat tu sedap bang. Dia kata macam mana? Sekiranya kamu memaafi mereka. Allah dengar ayat tu. Baik. Saya kadang-kadang baru duk terfikir pasal ni Ustaz. Kadang-kadang kita macam-macam duk fikir harian kita kan. Ada masalah ni ke, kita pergi kerja ke, kita pergi buat apa ke kan. Tapi kadang-kadang kita puas kan bila dengan ujian anak-anak. Lagi bila anak kita buat macam ni, kita nak jawab macam mana kadang-kadang kan. Tapi tak tahu bila tengok-tengok bila hari ni punya topik ni ada pula pasal ni. Macam macam Ustaz cakap lah, macam menyantuni kita punya kita punya harian tu, kita apa yang kita lalui tu ada dalam ni kan. Kita macam Allah nak sebut pun tak tahu macam kan. Allah Taala sebab tu Allah dalam surah Al-Mulk kan. Allah bagi tahu kata ala ya'lamu man khalaqa wa huwa latiful khabir. Allah kata aku buat hampa, aku kenal hampa, Allah kata begitu tu. Jadi bila jadi macam tu Allah bagi kepada kita, dia kata macam ni. Dia tahu bila ada anak, ada isteri, dia akan jadi ujian dekat kita sebab bukan semua nak dengar cakap kita. Contoh Nabi Nuh. Anak dia jadi seteru kat dia. Anak dia jadi seteru, ya Allahu Akbar. Anak dia jadi seteru, isteri jadi seteru. Nabi Lut, isteri jadi seteru dekat dia. Sampai Allah bagi contoh dalam surah At-Tahrim. Allah bagi contoh, kata, bila tengok lagu tu sebenarnya, dia jadi, betul, Allah kata tu betul. Anak-anak kamu dan isteri kamu ini, dia menjadi musuh bagi kamu. Maka, berjaga-jagalah dengan mereka, awasi mereka. Hak tu paling penting. Abang, kalau saya lah nak tanya abang kan. Ya. Kalau saya, gambaran saya hanyalah anak yang, orang kata anak macam semua orang yang lain. Abang, Allah Ta'ala bagi abang ada keistimewaan. Ada orang kata kategori ahli syurga ada duduk dengan abang dalam rumah. So macam mana abang, apa mindset yang abang guna untuk benda ni? Itulah memang tak ready sebenarnya. Mindset masa awal-awal tu kita tahu saya dapat anak saya nombor 2 Muhammad Adam, doktor kata dia ni ada mild autism. Kita pun nak belajar autism tu apa, baru nak belajar apa autism tu kan. Memang mind kita tak ready, tak sedia. Tapi memang dugaan dia memang mencabar bila kita nak membesar dengan anak yang macam Adam ni. Kalau pergi shopping mall dulu nampak orang hambat kan mak bapak tu kan. Saya lah mak bapak yang kena hambat anak tu dulu. Macam tu lah. Dapat merasa dia punya kelang kabut anak hilang tu kan. Mencari dia punya tu penat sebenarnya. Tapi bila balik-balik kita tengok balik tu kan, saya macam bila tengok anak saya, bila kadang tu fikir balik, ini ni Allah nak bagi kurnia anak macam ni kat saya ni, nak suruh kita berubah, nak suruh hadiah daripada Allah sebenarnya. Allah. Bukan sebab orang kata macam sebab bapa dia yang baik kita dapat anak yang baik macam ni, bukan. Saya rasa macam sebab dia baiklah yang kita ni nak berubah jadi baik.
Sebab dapat Betul. anak macam ni yang kita mak bapak nak berubah juga. Dia membawa kita dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala noh. Ya. Rasa dekat dengan Kalau jasa. Betul ya bang. Saya setuju bang. Bila abang cakap lu tu kan, betul. Sebenarnya sebelum kita ajak anak kita jaga solat, dia sebenarnya yang ajak kita dulu jaga solat kita. Betul tak? gelap Ustaz lah. Gelap Ustaz. Dia kejut saya semayang subuh banyak kali Ustaz. Allah. Apa? Dia bangun lagi kasang kalau pada Yas ke wife saya kejut, dia kejut biasa aja. Tapi kalau anak saya Adam ni dia kejut, "Abah, bangun subuh." Dia kita okey Adam, jom kita. Dia memang menjerit dia terus bangun subuh. Allahu Akbar. Abang, ada ulama biasa kata tau dekat saya tanya orang tua-tua, dia kata apa? Beruntung mak bapak yang menjadi hamba kepada anak, kerana esok bila anak besar, mak bapak akan menjadi raja. Rugi orang yang dia cuba nak jadi raja awal-awal, esok-esok dia akan jadi hamba. Saya ni bila duk tengok abang duk cerita, abang duk ligan anak lah apa semua kan, silat-silat esok kita tua anak tu pabla kita abang. Allah. Anak macam saya teringat tau. Ustaz Badli Shah kata apa? Anak hak lain-lain tu yang pandai-pandai apa semua tu dah depa kita pi hantar depa sekolah apa semua, depa pandai. Depa mungkin takkan kerja duduk dekat dengan rumah, depa mestilah duduk jauh. Yang akan ada di rumah ni anak yang hak kita bela ni lah, yang kita kata yang mungkin mengaji tak apa nak jadi. Dialah esok yang pimpin tangan kita, duk makan meja dengan kita sekali, ya Allah. Betul, saya fikir tiap-tiap hari lah Ustaz. Yang tu kadang kita bagi semangat, kadang lah ni mungkin tak nampak apa kita sebagai jadi mak bapak ni kan. Betul. Tapi saya pasti benda tu dia patah balik nanti. Allah abang tadi. Kalau kamu pemaaf pada mereka, kamu bagi sayang pada mereka, Allah pun akan buat benda sama juga dekat kamu. Abang ada anak dan abang biasa lalu dunia. Maaf abang kalau saya sebut, abang biasa lalu dunia yang famous, abang biasa lalu dunia yang orang gila-gila kan abang dan kawan-kawan. Kemudian abang lalu dunia yang sampai pergi kejar anak pula kat pasar raya. Kalau ikut kan, kalau ikut malu lah abang kan. Jadi tapi abang buat benda tu. Dan Allah tidak mengurangkan kedudukan abang. Abang keluar single baru, abang keluar album baru, orang suka dengar abang masih lagi. Allah masih pilih abang duduk dalam majlis selawat dan sebagainya. Okey, apa sebenarnya mindset yang abang ada? Kalau satu dua yang abang boleh share supaya kita semua, rakan-rakan usrah ni semua boleh dapat. Macam mana yang Ustaz cerita tu, mungkin bila saya ambil mindset ni lah, kira senang. Kalau kita pergi cuci bilik toilet masjid kan, bagus kan kita membersihkan, seumpama membersihkan hati kita. Kita membersihkan hati kita, betul ya bang? Tak tahu bila yang sempat kita nak pergi tu, kadang tak tahu bila nak, saya teringin nak pergi juga. Tapi macam bila Allah anugerahkan anak macam Adam ni kat saya, kena hambat dia, kena suap, kena cari, kena kejar. Kadang-kadang kat kedai kena rasa malu ke dengan orang. Mungkin saya rasa seronok benda tu bila benda tu membuang saya punya ego. Kalau saya rasa macam kan kita rasa kita tak gempak mana. Kita tak nak rasa gempak mana-mana, tapi kita rasa yang ni bila kita dok buat ni, kita rasa macam ibadat dengan Allah tau. Walaupun yang ni lah pasal malam-malam, macam malam-malam kalau saya seronok kalau bangun-bangun tengok selimut dia dah tarik. Saya tarik balik selimut. Yang tu saya tahu bila saya dengar ada satu Ustaz Kazim kot. Biasa dia kata kira kita bila bangun tengah malam dan anak tu selimut dah terbuka dah kan. Dan kita ambil selimut, kita tutup dia pasal dia sejuk pun. Yang tu pun dapat pahala syahadah macam mana? Syahid. Pahala syahid lah juga kira. Lepas tu walaupun dengan benda-benda yang macam tu, tapi duk keliling rumah ni kita banyak ibadat kita boleh buat dengan yang kita mampu. Kalau orang macam rasanya tak mampu nak baca Quran, nak baca zikir, selawat, tak reti, tak tahu nak start kat mana, banyak ibadat lain, banyak dengan jamu makan pun, dengan jamu minum pun kita dapat pahala yang sangat besar.
Betul. Dan saya seronok yang bahagian tu. Mungkin kalau dengan anak-anak ni, yang tu dapat menjatuhkan saya punya, kalau rasanya dulu pernah hidup famous ke glamour kan, sekarang Allah boleh bagi tak glamour pun, saya kena hambat anak pun, kena basuh pampers. Betul bang, kena basuh pampers siapa. Betul bang. Dan saya seronok bila benda tu yang mengingatkan balik saya kepada Allah, yang dia kenangan. Oh, itu poin paling penting. Jadi pengajaran yang saya dapat daripada abang ini untuk kita semua, kepada kawan-kawan di luar sana, abang-abang, kakak-kakak, anak yang Allah kurniakan kepada kita, jadikan mereka sebagai mendekatkan diri kita dengan Allah. Apa yang kita buat, apa perangai mereka buat kat kita balik, itu semua tu untuk mendekatkan diri kita dengan Allah. Saya doakan supaya Adam membesar menjadi anak yang soleh. Begitu juga dengan saudara-saudaranya, anak-anak abang yang lain menjadi anak yang solehah, menjadi penyejuk mata untuk abang dan Kak Yas, menjadi kebanggaan kepada keluarga, kebaikan. Saya doakan juga untuk anak abang sentiasa dipayungi dengan rahmat dan kasih sayang Allah, diberikan Allah limpah rahmatnya, dan juga kepada abang dan keluarga saya doakan supaya diberikan kebaikan atas anak ini, hasil daripada dia mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan semua di luar sana, kita doakan dalam waktu yang penuh barakah ini, Allah Taala jadikan ahli keluarga kita rajin mendirikan solat, cintakan Nabi Muhammad SAW, dan mendekatkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad walhamdulillah rabbil alamin. Abang, sebelum kita akhir ni, abang ada tak apa-apa yang abang nak bagi kata-kata semangat dan ucapan kepada kami semua? Silakan bang. Okey, baik-baik. Saya ingin mengucapkan selamat menjalani ibadah di bulan Ramadan ini. Selamat berpuasa. Semoga ditambahkan amal ibadat anda semua di luar sana, insya-Allah. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Setakat ini sahaja episod kita kali ini. Ada rezeki, insya-Allah kita akan jumpa lagi dalam episod yang akan datang, dan mudah-mudahan kelas pengajian ini mendapat tempat di hati anda dan kita semua. Semoga Allah memberkati kita dengan Al-Quran. Allahumma arhamna bil Quran. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillah rabbil alamin. Kepada semua yang join majlis kita pada hari ini, majlis manusia terbaik, iaitu yang belajar Al-Quran dan mendengarkan Al-Quran dan mengaji Al-Quran, untuk anda, sesiapa yang ada komentar atau ingin menambah baik, atau ada surah cadangan, atau sesiapa sahaja yang ingin anda cadangkan untuk duduk bersama dengan kami, sila tulis komen anda, kerana majlis ini lebih meriah dengan sokongan dan bantuan daripada anda.